أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آنگاه از آن درخت ممنوع خوردن و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردن به چسبانیدن برگ‌های بهشت بر خود و این گونه آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بی راه رفت. سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشید و وی را هدایت کرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku membaca istighfar, memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. Allah accepts the repentance of those who do evil in ignorance and repent soon afterwards. To them will Allah turn in mercy, for Allah is full of knowledge and wisdom. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat hambanya selama rohnya, iaitu nyawanya, belum sampai di penghujungnya, iaitu hampir mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Mafhumnya, Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu.
kerana Engkaulah sahaja ya Allah yang maha mengasihani daripada segala apa yang mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Oleh itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Didik wanita, terdidik generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ulama Warasatul Anbiya. Bersama saya Siti Rohani Surani, hos anda dalam sebuah rancangan realiti terbaru Astro Oasis Ustazah Pilihan. Alhamdulillah ya para penonton, minggu ini kesemua 11 Ustazah Pilihan masih lagi bersama-sama dengan kita pada minggu ini untuk meneruskan perjuangan mereka sebagai seorang pendakwah dalam Raudah Ustazah Pilihan. Tentunya setiap tugasan dan juga aktiviti yang dilakukan oleh Ustazah ini akan dinilai dan juga diberikan markah oleh siapa lagi? Kalau tak oleh mudirah dan juga 2 orang mursyidah kita. Di mana pemarkahan terbahagi kepada 3 kategori, iaitu 40% mewakili ujian penguasaan teori, iaitu ujian bertulis, 40% lagi mewakili aspek praktikal dan 20% lagi akan dinilai ketika mereka berada dalam Raudah Ustazah Pilihan ini. Jadi apa kata kita tonton terlebih dahulu kedudukan terkini penguasaan teori mereka. Jom kita lihat bersama. Dan sebelum itu, penaja utama Ustazah Pilihan iaitu Bank Islam akan mengadakan sebuah program yang dinamakan Program Prihatin. Tujuannya adalah untuk mematabatkan ekonomi wanita dengan 2 cara. Iaitu yang pertama, iaitu program penambahbaikan perniagaan dan perusahaan. Dan yang keduanya ialah program kemahiran dan latihan. Bantuan sehingga RM10,000 akan diberikan hanya kepada cadangan yang layak sahaja dan cadangan anda akan dipilih sendiri oleh Ustazah Pilihan untuk direalisasikan. Jadi kepada pencadang, anda bakal mendapat wang tunai berjumlah RM1,000. Dan bagi mendapatkan borang cadangan itu, anda boleh layari www.facebook.com/bankislamfb dan untuk penghantaran cadangan bolehlah seawal 20 Oktober hingga 7 November 2011. Jadi untuk sebarang keterangan lanjut, anda bolehlah layari laman web Bank Islam iaitu di www.bankislam.com.my atau anda boleh emailkan sebarang pertanyaan kepada program prihatin @bankislam.com.my. Sekembalinya kita nanti, kita akan mengetahui apa agaknya bentuk tugasan yang diberikan kepada 11 Ustazah Pilihan ini. Jadi teruskan menonton bersama kami selepas ini, insya-Allah. Mana bawang? Cara buat puding dia tak adalah patutnya macam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kembali bersama dalam Ustazah Pilihan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi meneruskan tontonan bersama dengan kami. Dan seperti biasa, umum dah pun mengetahui ya, peneraju Ustazah Pilihan terdiri daripada mudirah dan juga musyidah yang tak asing lagi, yang cukup disegani. Dan mereka terdiri daripada Dr. Robiah K. Hamzah sebagai mudirah. Dan kami ada 2 orang mursyidah, iaitu Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad dan juga Ustazah Sawiyah Hassan. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan Raudah Ustazah Pilihan ini kepada mudirah untuk aktiviti selanjutnya. Silakan mudirah. Baru-baru ini, Ustazah sudah pun menjalani satu aktiviti menarik, iaitu aktiviti pertandingan memasak. Satu lesen paling penting untuk seorang wanita. Bukan sekadar saja sebagai seorang pendakwah, tapi untuk menjadi seorang yang paling dicintai yang bernama isteri dan ibu. Okey, dipersilakan kita saksikan paparan yang menarik ini. Assalamualaikum, selamat datang pada Ustazah Pilihan. Saya Syaf Zaidah, diberi tugasan untuk menghakimi Ustazah semua pada hari ini. Boleh mulakan dari sekarang. Masak tu jangan lupa selawat, baca bismillah. Apa yang buat? Dalam minit sikit lah. Kacang semua je. Apa kata Kak? Jom kita kira kat sana. Saya tak potong ni dalam ni ha. Kalau dia masak, maknanya dia mudah nak terlepas daripada tulang dia. Ini saya nak komen. Dia labung gaduh. Yang ni. Mana bawang? Sahabat sekalian, tadi chef tunjuk cara buat puding. Dia tak adalah patutnya macam gitu kan. Pemenangnya ialah kumpulan B. Saya orang kampung dah biasa buat benda di kendara, kalau tumbas pinggan. Ustazah, saya nak tanyalah dari segi agama Islam lah, apakah ada adab dari segi untuk menyediakan makanan? Ini saya memetik satu ayat daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dalam ayat ini Allah dah gariskan 2 perkara penting yang perlu diambil kira untuk menyediakan satu masakan. Yang pertama, halal. Ini bukan daripada sumber yang riba ataupun sebagainya. Dan yang kedua, tayyibah. Tayyibah tu mungkin kita boleh ambil kira daripada segi zat, khasiat ataupun vitamin yang terdapat dalam satu makanan itu. Apa komen ataupun pandangan ataupun ada apa yang nak ditambah lagi? Apa yang disebutkan oleh Ustazah Nina tadi? Saya ingin bertambah sedikit, iaitu dalam memasak juga hati yang ikhlas tu amat penting. Di mana keikhlasan tu dapat dirasai dalam masakan yang kita buat tu. Dan selain daripada itu, dalam Islam juga menggariskan kebersihan tu adalah amat penting. Di mana dalam hadis ada mengatakan an-nazafatu minal iman, di mana kebersihan tu bukan saja melalui makanan, di mana kita basuh dulu sebelum kita masak, selawat semua, dan persekitaran dapur juga perlu diambil kira lah untuk kebersihan ni. Apakah proportion makanan yang sihat ni, yang mana kita lebihkan dan yang mana kita kurangkan? Kita ambil riwayat Ibnu Abbas. Dia ada mengatakan bahan-bahan yang perlu dikurangkan adalah bahan-bahan yang berempah, yang boleh menumpulkan fikiran. Ada yang mengatakan rempah itu kadang boleh menajamkan fikiran. Okey, itu cantik sudah sebahagian daripada komen. Makanan adalah penentu kepada minda, minda menentukan kepada kekuatan. Iaitu kita kata makanan yang sihat itu membuahkan otak yang sihat dan membuahkan darah yang sihat, akhirnya menghasilkan generasi yang benar-benar sihat. Baiklah, bila menyebut tentang kes-kes jenayah para penonton yang melibatkan wanita, sama ada kes zina, kes merompak, mencuri, mengedar dadah, ini membuktikan bahawa hukuman tidak mengenal lelaki atau perempuan. Yang salah tetap dihukum. Pada minggu ini, tugasan mereka ialah mereka perlu mendekati wanita di sebalik tirai besi dengan fokus mereka tentang masa depan banduan. Jadi, untuk mendapatkan maklumat dan juga keterangan lebih lanjut, saya serahkan kepada mudirah untuk selanjutnya. Silakan mudirah. Setelah pergi melihat situasi di penjara,
Kita pastinya sudah dapat melihat kekuatan, pandangan, idea, situasi